Antara tajuk utama bisnes awani jam ini, Mara sasar kutipan pinjaman RM600 juta. Juga perbincangan sempena Hari Pekerja. Dan Astro sasar peneraju kandungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Mat Aruf dan ini Bisnes Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Unit Amanah Bumi Putra Mara mensasarkan kutipan pinjaman mencecah RM600 juta menjelang akhir tahun ini. Ketua Pengarah Mara Datuk Ibrahim Ahmad berkata setakat 3 bulan pertama 2013, pihak Mara sudah mengutip RM200 juta bayaran pinjaman dari bahagian pendidikan dan juga pembiayaan perniagaan. Bayar balik memang setakat ni kita telah berjaya mengubah persepsi rakyat bahawa orang kita ni sekarang bayar balik. Bagi contoh, tahun 2011 kita patut kutip 400 juta, kita kutip 494. Tahun lepas 2012 kita patut collect 500 juta, tapi kita collect 692. Maknanya dalam konteks ini sudah ada peningkatan perubahan sikap yang mana saya rasa ini amat baik untuk badan negara kita masa depan. Ibrahim berkata pada 2012 jumlah RM600 juta pembiayaan disalurkan bagi segmen pembiayaan perniagaan melibatkan 5,000 usahawan. Tambahnya pembiayaan kontrak ekspres merupakan produk paling popular Mara melibatkan pembiayaan kepada kontraktor kelas D, C, E dan F. Memang perniagaan ini dia berkait rapat dengan ekonomi. Since ekonomi negara berkembang pada paras 5% lebih, jadi kita punya permohonan permintaan pinjaman kita juga tinggi. Kita tak bagi pinjaman, saya bagi pembiayaan yang mana more Islamic. Dan pinjaman yang paling popular di Mara sekarang ialah pinjaman dipanggil kontraktor express, untuk kita beri pada kontraktor kecil yang kelas C, D, E, F. Dan mereka kita boleh menampung 70% daripada jumlah kontrak yang diberi. Ibrahim berkata selain pembiayaan, latihan keusahawanan Mara turut mencatatkan penyertaan positif. Di bawah sasaran 5 tahun Mara bermula 2011, sejumlah 40,000 usahawan disasar menjalani latihan keusahawanan bersama Mara. Setakat 2 tahun, Mara sudah melatih lebih 20,000 usahawan Bumi Putra. Selain itu, Ibrahim berkata dari segi pembiayaan pendidikan, 60,000 pelajar sedang ditaja Mara di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Syarikat Petroleum Malaysia Hibiscus Petroleum mengadakan kerjasama dengan syarikat Australia 3D Oil untuk membangunkan telaga minyak di Teluk Bes, Australia. Telaga berkenaan mempunyai simpanan lebih 9.2 juta tong. Hibiscus melabur lebih $27 juta Australia dalam kerjasama berkenaan. Menurut laporan akhbar The Australian, Hibiscus turut mengambil pegangan 13% dalam 3D Oil dengan nilai $2 juta Australia. Pelaburan berkenaan memberikan Hibiscus lebih 50.1% perkongsian di telaga tersebut. Kedua pihak baru sahaja selesai konsep pembangunan untuk telaga itu. Ia melibatkan sewaan unit pengeluaran luar pesisir yang akan memindahkan minyak berkenaan kepada pusat simpanan terapung dan kapal tangki. Penutupan sementara kompleks industri Kesong diramal memberi impak kepada ekonomi Korea Utara dan symbolic in the eyes of foreign investors. Wait a minute, North Koreans will not observe the rule of law. North Koreans will not grant us the right to manage and decide the labor or their wages. North Korea may all of a sudden confiscate the factories in the name of nationalization.
Antara syarikat yang terlibat termasuk tekstil, elektronik dan kimia yang menghasilkan barangan kegunaan bernilai $470 juta pada 2012. Ketegangan dua Korea menyaksikan Korea Utara mengarahkan 53,000 pekerja Korea Selatan keluar dari kompleks berkenaan. Kompleks industri Kaesong merupakan medium efektif sejak sedekat lalu dalam meningkatkan hubungan dua Korea yang menyaksikan pasang surut. Kedua-dua Korea masih belum menjelaskan bila kompleks itu akan mula beroperasi semula. Indeks pengurusan pembelian PMI China untuk sektor pembuatan turun sedikit kepada 50.6%. Selain itu, subindeks untuk inventori barangan siap dan pengeluaran turut susut manakala subindeks untuk inventori bahan mentah kekal pada 47.5%. Baik, Bisnes Awani berhenti rehat seketika selepas ini dengan perbincangan sempena Hari Pekerja. Kini ku nikmati kehidupan yang selesa, dibentuk oleh mereka yang penyayang. Hari Baik, bertemu kembali dalam Bisnes Awani. Sempena Hari Pekerja, Astro Awani bakal mengupas keperluan modal insan berkualiti dalam industri dan tuntutan majikan pada masa kini. Dan untuk itu kita bersama Muhammad Ghazali Abu Bakar, iaitu Naib Presiden Persatuan Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia PPI-PBM untuk berkongsi harapan serta pandangan demi pembangunan industri. Cik Ghazali, Cik Ghazali kini berada di bilik berita. Baik, terima kasih kerana sudi bersama Bisnes Awani pada jam ini walaupun cuti umum. Sudi bersama dengan kami untuk membincangkan berkenaan modal insan sempena Hari Buruh. Baik,
Encik Azali, pertama sekali mungkin boleh ceritakan sedikit tentang secara keseluruhannya bagi industri, bagaimana dengan tuntutan modal insan pada masa kini dari segi modal insan berkualiti dan juga bagaimana penawaran yang disediakan oleh industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Asro Awani kerana memberi peluang kepada saya mewakili Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia. Kita mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja-pekerja di sektor swasta dan awam, khususnya pekerja-pekerja dari sektor pengilang dan perkhidmatan, dan khususnya terutamanya ahli-ahli kita. Baik, Encik Azali, jadi bagaimana dengan kalau Encik Azali tengok secara umumnya perhubungan kalau boleh dikatakan antara majikan dan juga pekerja sendiri pada masa kini, bagaimana dengan industri yang memerlukan pekerja yang berkepakaran dan juga bagaimana penawaran dalam negara sendiri pada masa kini selepas mereka kita membangunkan industri, tak kira industri apa sekalipun? Kita sedia maklum, kerajaan telah mengambil berbagai langkah untuk melatih pekerja-pekerja melalui Kementerian Sumber Manusia, dan alhamdulillah tenaga pekerja di negara kita memang sentiasa dapat latihan mencukupi, khususnya tenaga-tenaga pekerja tempatan. Kita ketahui negara kita telah dibanjiri oleh pekerja-pekerja luar negara ataupun pekerja-pekerja khususnya di sektor pengilangan, dan di sini kita harap kerajaan mengambil dasar-dasar yang tegas untuk mengurangkan pekerja-pekerja luaran dan diberi peluang kepada pekerja-pekerja tempatan dengan latihan yang secukupnya dan berterusan. Dan juga kalau kita lihat pada masa kini untuk kita meningkatkan produktiviti dalam sesuatu industri itu kita memerlukan suatu ataupun pekerja-pekerja yang mempunyai ilmu kepakaran yang tinggi. Jadi mungkin antara hubungan majikan dan juga pekerja itu bagaimana hubungan ini ingin dipertingkatkan dalam usaha kita membangunkan atau memberi ilmu kepada mereka dan juga mengubah landscape sosial mereka, kerana perkara ini yang merupakan faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi produktiviti pekerja itu sendiri. Secara khususnya hubungan antara pekerja dan majikan mestilah dalam keadaan baik, dan alhamdulillah di negara kita dapati kebanyakan sektor dan juga kebanyakan industri, majikan dan pekerja mempunyai hubungan yang baik dan saling bantu-membantu. Terdapat juga kes-kes di mana berlaku perselisihan pendapat ataupun tidak kepuasan, tetapi saluran-saluran yang baik telah dapat diselesaikan. Ini penglibatan kerajaan dengan menyediakan tapak ataupun kursus-kursus yang bersesuaian dan berterusan itu amatlah penting. Dan juga dalam beberapa hari lagi kita akan menuju kepada pilihan raya umum ke-13. Jadi mungkin kalau dalam sudut pandangan industri sendiri untuk 9,000 buruh ini juga kita menuju kepada PRU, bagaimana Encik Azali melihat bentuk harapan yang diperlukan dalam pembangunan modal insan khususnya untuk memenuhi permintaan industri sendiri? Apa yang masih kita perlukan dan perlu kita isi dalam pembangunan modal insan, menjadikan modal insan daripada dalam negara kita berkualiti dan cukup berbakat dan juga berkepakaran untuk memenuhi permintaan industri? Kita lihat suasana ke akhir-akhir ni memang demam pilihan raya tu semakin panas, dan kita lihat juga suasana ekonomi pada masa ini pun memberangsakan dengan indeks bursa saham negara kita melepasi 1,700 mata, menunjukkan ekonomi negara sangat dinamik. Kita sudah maklum PKS mewakili 85% menunjukkan penglibatan modal insan yang tinggi di sektor ini, terutamanya di sektor pengilangan dan perkhidmatan. Oleh itu harapan daripada pihak industri khususnya pengilangan, kita tahu selepas PRU 13 apabila kerajaan dibentuk semula, kita harap satu dasar yang business friendly kepada PKS dapat diteruskan, malah
dibagi tambah baik lagi atau value add pada dasar-dasar yang sedia ada. Dan kita berharap kerajaan yang akan membentuk selepas PRU ini memahami hasrat dan tentulah industri itu sendiri. Industri sendiri, yes. Dan kalau boleh Cik Ghazali, secara generalnya kalau kita bersebut sedikit pekerjaan ataupun pekerja yang berada dalam industri kini, sebenarnya kalau kita lihat dari industri perkilangan sendiri, apa sebenarnya keperluan ataupun tuntutan pekerja dalam industri ini kepada majikan itu sendiri? Apa sebenarnya pekerja perlukan pada masa ini selain daripada kemahiran yang kita perlu beri dan sebagainya? Apa bentuk kemahuan mereka sebenarnya kalau kita boleh fahami? Selain gaji yang tinggi ataupun yang lebih, sudah tentu pekerja-pekerja industri memerlukan suasana tempat bekerja yang selesa, yang kondusif, yang dapat menimbulkan suasana yang cukup memberangsangkan untuk menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Ini sangat penting, terutama di kilang-kilang. Kilang-kilang kita tahu suasana kerja, ada kilang-kilang yang belum lagi mencapai tahap yang sepatutnya, tetapi alhamdulillah kita harap perkara-perkara ini dapat diatasi dengan baik. Baik, terima kasih Cik Ghazali kerana sudi bersama Bisnes Awani. Kita berbincang soal sebenarnya Hari Buruh dan juga menuju kepada PRU 13, harapan dan juga apa bentuk yang perubahan yang diperlukan antara industri, antara majikan dan pekerja dan juga pihak kerajaan dan juga kerajaan baru yang bakal memimpin negara selepas PRU 13. Terima kasih kerana sudah bersama Bisnes Awani pada jam ini. Itu tadi Muhammad Ghazali Abu Bakar, iaitu Naib Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan dan Bumiputera Malaysia PPI-PBM, kerana sudi bersama Bisnes Awani. Baiklah, Bisnes Awani berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana.